Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda terus bersama Ruang Bicara, dan seperti biasa setiap hari Isnin Ruang Bicara PDRM. Kali ini kita tampil dengan episod yang kedua selepas minggu lalu. Kita juga telah pun bersama PDRM, dan kali ini saya cukup berbesar hati kerana kita bersiaran juga pada malam 1 Ramadan, dan pastinya kita mengharapkan Ramadan kali ini mampu membawa kita kepada satu lagi fasa baru di mana ketika ini kita masih lagi berperang dengan COVID-19, dan kita berusaha untuk melandaikan COVID-19, walaupun kepada angka kedua angka itu sendiri sudah cukup memadai dan mengurangkan rasa kerisauan kita. Namun begitu, dalam kita berperang dengan COVID-19, kita juga sebenarnya pihak polis di Raja Malaysia tidak pernah tidur dalam memerangi pengganas. Jadi untuk malam ini, dengan tajuk ancaman terorisme di era COVID-19, hadir bersama saya di studio ialah DCP Normah Ishak, Ketua Penolong Pengarah Bahagian E8 Counter Terrorism, Cawangan Khas Bukit Aman. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami walaupun pada malam 1 Ramadan. Yes. Kita sambut 1 Ramadan terbaru di studio. Jadi mungkin mencuplik sedikit kenangan menyambut Ramadan ketika kecil sehinggalah ke hari ini. Bagaimana Puan, kalau dulu berasal dilahirkan di Kuala Lumpur, menetap di Pulau Pinang, jadi macam mana agaknya pengalaman menyambut Ramadan itu? Pengalaman menyambut Ramadan semasa di Pulau Pinang tu bagi saya sangat special lah. Sebab di zaman kanak-kanak kita dulu tak ada TV kan. Kita pun nak dengar pengumuman apa, kita pergi ke rumah jiran ataupun rumah yang ada TV di kampung kan. Jadi itu seronok sebab budak-budak kan ramai-ramai kita orang kata mendengar pengumuman sama ada di TV ataupun di masjid. Kita berkumpul di masjid. Jadi bila diketuknya tabuh tu, tung kita tahu esok puasa kan. Jadi bersoraklah kita kan. Sebagai kanak-kanak lah. Dah meningkat dewasa, saya merata tempat saya berpuasa. Jadi itulah sedikit sebanyak kenangan. Jadi untuk Ramadan tahun lepas dan tahun ini rentaknya mungkin berbeza. Jadi berada di kerusi baru, genap setahun kiranya. Jadi bagaimana ada segi Puan sendiri mengadaptasi dengan rutin baru pandemik COVID ini sendiri? Yes, sebagai Ketua Penolong Pengarah Counter Terrorism ini, tentulah tugas itu amat berat kerana kita menggalas satu tanggungjawab untuk menjaga Malaysia daripada serangan pengganas. Bukan untuk satu wilayah persekutuan saja, tapi seluruh Malaysia, seluruh negara. Jadi dengan tanggungjawab yang berat itu, kita tidak boleh mensia-siakan detik-detik yang berlalu dalam setiap hari kehidupan kita. Maknanya dari sudut tugas, pemantauan berterusan, walaupun kita telah berkurangan dari sudut tangkapan dan sebagainya, ia tidak bermakna keselamatan itu sudah kita kata boleh diberi jaminan. Jadi kita akan terus melaksanakan tugas-tugas pemantauan, yang mana dalam konteks ini saya cakap pemantauan, tetapi bagaimana cara kita memantau itu adalah kita punya tata kerja. Kita tak perlu pihak publik tahu, tapi kita menjalankan tugas kita. Sebab itu jika tiada tangkapan, tidak bermakna tiada ancaman, ataupun bila ada tangkapan juga tidak bermakna sudah selamat. Kerana terorisme ini adalah sesuatu yang dinamik. Dia berubah-ubah mengikut persekitaran dia. Dan jika kita tidak peka, kita leka, kita mungkin satu hari ketika nanti kita akan menyesal. So kita dalam pihak polis menjalankan tugas, kita tidak boleh leka walaupun seminit. Tak kira bila, sama ada Ramadan atau tidak, boleh dikata 25 jam sehari, fokus itu diberikan. Baik, kita melihat tadi, saya menyebut setahun Puan menduduki kerusi Ketua Penolong Pengarah Bahagian E8 Counter Terrorism ini, dan secara keseluruhannya hampir 3 dekad sebagai anggota polis di Raja Malaysia. Dan 2 minggu lepas, Hari Polis ke-214 dengan polis dan masyarakat berpisah tiada. Sebelum kita masuklah kepada fokus kita sendiri, bagaimana Puan melihat transformasi PDRM dalam tempoh 3 dekad Puan sendiri berada dalam PDRM? Transformasi itu saya dapat rasakan sebagai seorang pegawai polis daripada tahun 90-an.
kemudian masuk tahun 2000 dan sekarang dah masuk 2020-an, right? So memang berlaku peningkatan dari sudut kecekapan kita, sebab dengan arus masa kita mendapat pendedahan teknologi-teknologi yang moden, dan dulu menggunakan typewriter, sekarang sudah komputer. So memanglah banyak perbezaan dan juga peningkatan dari sudut kecekapan. Cumanya mungkin kita harus di pihak apa orang kata modal insan itu kita kena pertingkatkan lagi, sebab kalau sudah ada teknologi, sudah ada kelengkapan, sudah ada equipment, tapi the human factors itu akan main peranan. Sama ada teknologi itu akan boleh diaplikasikan, kerana yang menggunakan aplikasi itu adalah petugas, adalah manusia. Kalau dia tidak selari dengan teknologi jadi tidak berguna juga, sebab sama ada teknologi itu digunakan atau tidak digunakan kerana tidak tahu menggunakan. So dari sudut itu saya memandang bahawa setiap warga PDRM perlu ada kesedaran untuk meningkatkan kemampuan diri itu dari sudut tugas masing-masing, skop tugas masing-masing. So macam di pihak kami, kalau counter-terrorism, kita cuba tingkatkan, adakan banyak-banyak pelbagai kursus bagi pegawai kita untuk meningkatkan dia punya nilai dia tu, supaya dia cekap dari sudut analisisnya, critical thinkingnya, siasatannya dan sebagainya. So di pihak yang jabatan lain mungkin dia orang punya program sini, itu perlu ditingkatkan setiap masa. Okey, lanskap dunia kepolisian itu sendiri berubah seperti mana Puan nyatakan tadi, teknologi itu memainkan peranan, dan Puan juga dah berada hampir 3 dekad itu sendiri. Jadi untuk naratifnya ya, dengan kedudukan sebagai Ketua Penolong Pengarah Bahagian I8 Counter-Terrorism ini, apa yang cuba dibawakan oleh Puan sendiri ya berhadapan dengan pengganas itu sendiri, dan bagaimana pula ya kaedahnya, apakah KPI-nya? Walaupun tadi ya dalam sebelum kita bersiaran Puan menyebut kita tak ada meletakkan KPI, tapi bagi masyarakat dia ingin melihat apa yang telah pun dilakukan oleh pihak polis, apa yang dilakukan oleh pihak I8 itu sendiri. Jadi bagaimana agaknya antara keperluan tuntutan bahawa tiada KPI, tapi itulah tuntutan rakyat untuk melihat KPI counter-terrorism itu sendiri. Pertamanya saya mendapat mandat penuh daripada pengarah cawangan khas. So beliau setelah saya ambil alih memaklumkan bahawa beliau tidak meletakkan KPI dalam isu terorisme ini. Yang penting bukan tangkapan. Yang penting selagi Malaysia tidak menerima ancaman, tidak berlaku serangan, itu bermakna pihak I8 telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah mencapai KPI. So, sebab kita mesti melihat isu tangkapan itu bagaimana. Banyak yang kita tangkap, berapa banyak pula yang kita dakwa, berapa banyak yang kita terpaksa bebas kerana tidak cukup bukti dan sebagainya. So, masyarakat di luar tidak mungkin, ya kita kena bagi benefit of the doubt, mereka tidak faham proses undang-undang itu, dan di pihak NGO pula akan sentiasa mengatakan kita abuse the law, simply tangkap orang dan kemudian tidak cah dan lepas bebas, pelbagai isu. Jadi the balancing act itu penting, kita nak kena balance. Kalau kita tak pandai balance kan, maka itulah jadi kegusaran rakyat juga. So rakyat ada yang sokong, ada yang tak sokong, pelbagai. Jadi kalau kita nak dengar semua orang punya pendapat, last sekali kita tidak dapat melaksanakan tugas kita. Jadi kita berpandukan kepada asas undang-undang, kemudian proses undang-undang tu, the due process kita buat dengan sempurna, dan kita berharap apa saja tindakan kita ambil mendapat sokongan semua pihak dan tidak digusari oleh kumpulan-kumpulan yang suka menuntut supaya undang-undang ini dimansuhkan, undang-undang itu dimansuhkan. So kita cuba mencari imbangan itu supaya tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan
dia menepati prinsip undang-undang itu sendiri. Jadi sehingga hari ini pastinya Puan sendiri bekerja keras untuk memberikan penerangan tentang undang-undang, kerana bila berkaitan dengan penganas SOSMA, antara perkara undang-undang ataupun akta yang sering disebut SOSMA, POTA, POKA. Jadi bagaimana Puan sendiri untuk mengimbangi perkara ini dengan bidang tugas sendiri dan juga keperluan kepada khalayak itu sendiri? Yes. SOSMA itu merupakan undang-undang prosedur. Jadi dia menetapkan prosedur-prosedur tertentu apabila kita menangkap suspek pengganas. Dan cuma beza dia dengan kanun atau cara jenayah itu, kita dapat reman lebih 28 hari, yang ini 14 hari. Cumanya bagi saya melihat SOSMA itu adalah satu undang-undang yang sangat baik, kerana undang-undang itu sendiri govern our act supaya kita tidak abuse the suspect. So bila ditangkap, apa kita perlu buat? 1, 2, 3 protokol tu kita kena ikut. Kalau tidak ikut, dia menjadikan kes kita macam boleh jadi null and void. So tanpa SOSMA, saya tak boleh nak bagi jaminan sama ada suspek itu mendapat hak-haknya sebagai suspek. Tapi SOSMA membuatkan kami terpaksa menuruti tata cara itu, dan dengan menuruti tata cara itu, maka hak suspek telah terbela. Itu pandangan saya. Okey, jadi pemahaman ini saya harap memberikan sedikit penjelasan, kerana di luar sana kalau kita buka di rangkaian media sosial masih lagi mendesak agar SOSMA itu sendiri dikaji, ditukar, dimansuhkan. Jadi itu antara pandangan dan penjelasan itu diberikan walaupun secara ringkas, namun ia cukup mendalam. Baik, kita kembali kepada platform perbincangan kita mengenai ancaman terorisme di era COVID-19 ini. Jadi untuk tempoh ini, setahun lebih ini, bagaimana agaknya kedudukan, duduk letak keadaan semasa mengenai keganasan pengganas di negara kita, Puan? Okey. Dari sudut ancaman, sebenarnya kita boleh mengukur ancaman itu, tetapi saya nak menjelaskan bahawa actually COVID-19 ini dia datang secara tiba-tiba pada tahun 2020 dan telah dengan kesukaran kehidupan dan sebagainya, dengan secara tidak sengaja COVID-19 itu sendiri telah melandaikan lekuk terorisme di Malaysia, dan menjadikan dia manageable sekarang dan terkawal, dan kita mampu dengan keadaan ini meningkatkan lagi usaha-usaha kita dari sudut pencegahannya, dan banyak benda yang kita buat di belakang tabir itu untuk meningkatkan kecekapan kita untuk memantau dan terus memantau mereka. Jadi COVID-19 ini adalah sebenarnya seperti satu blessing in disguise kepada kalau kita sudut pandang itu dilihat daripada counter terrorism. So bagi kita COVID-19 kita kena tengok juga dalam konteks yang lain. Dia memberi impak yang berbeza-beza kepada negara yang berbeza-beza. Kalau di US, COVID-19 ni telah jadi asbab kepada peningkatan serangan. Disebabkan kerana Presiden Trump dia menggunakan polemik ini, mengatakan ini virus China. Jadi terbentuk persepsi di kalangan rakyat mereka menjadi benci kepada orang yang berketurunan etnik Cina ataupun daripada Asia, dan seterusnya persepsi itu terbentuk dan dengan adanya sokongan dan turutan masa itu menjadikan kumpulan-kumpulan yang orang cakap white supremacy dan warna kulit ini dia menjadi macam mendapat satu orang kata sokongan padu, dan membuatkan mereka bertindak ganas perlahan-perlahan, sehinggalah kita tengok dengan campur aduknya dengan masalah dalaman di Amerika Syarikat itu sendiri, terjadinya
peristiwa Capitol Hill pada 6 Januari itu, sesuatu yang amat mengecewakanlah untuk kerajaan US, tapi itulah faktanya. Maknanya dia menggunakan grup-grup ini, kumpulan-kumpulan ekstrim kanan, menggunakan COVID-19 ini sebagai satu alat untuk dia memecah belahkan rakyat di US itu, untuk dia mencapai keinginan dia untuk dapatkan negara bangsa yang satu ras. Mana boleh kan? US tu sebuah negara yang melting pot. Itu memang tidak boleh, tapi mereka mempunyai undang-undang dan perlembagaan yang sangat kemas, kerana undang-undang dan perlembagaan itu sendiri menjadikan US tu masih teguh walaupun berlaku kekecohan, kerana justice tu, keadilan itu telah terbentuk dalam perlembagaan mereka. Okey, jadi Puan, adakah dengan indikator keganasan yang berlaku, ada kematian, ada pertumpahan darah, itu jadikan sebagai kayu ukur, indikator untuk kita mengukur ancaman? Okey, kalau kita nak mengukur ancaman, dia mesti ada elemen, sekurang-kurangnya elemen asas itu adalah 2 elemen, iaitu niat dan keupayaan. Okey, so kedua-dua ini mesti dia datang bersekali. Kalau tuan ada niat nak mencederakan saya, tetapi tuan tidak ada keupayaan, tuan tak berani, tuan even nak marah saya pun tuan tak berani, jadi niat tuan tu hanyalah tersimpan pada tuan lah. Tapi kalau tuan ada keupayaan, tapi tuan pula tak ada niat untuk mencederakan saya, dia tinggal begitu sajalah. So jadi secara analoginya, kalau kita nak bagi orang awam faham, rakyat faham, analogi ancaman ini dia macam air. Apa elemen air? Air mesti ada H2O. 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Kalau kita kata saya nak air, saya bagi tuan H2 je, mana jadi air? Ataupun saya bagi O saja, tak jadi air. Saya kena bagi tuan H2O. Tuan dapat air, boleh minum. Begitulah analogi ancaman. So biar rakyat faham, kan? Kemudian kalau kita nak mengukur risiko pula, kita tambah elemen opportunity, ruang dan peluang. Kalau kita bagi ruang dan peluang kepada mereka yang ada niat dan ada keupayaan itu, pasti risiko kita tinggi. Tambah lagi kelemahan kita, vulnerability. So nanti kita boleh mengukur tahap risiko kita. Begitu. Tapi mungkin kali ini orang awam dia tidak akan terfikir. Bila kita ingin mentaksir satu-satu ancaman itu, itulah antara yang kita ukur. Kita collect all this data and kita akan mengikut prosedur tertentu untuk kita dapatkan satu analisis tentang ancaman yang kita hadapi. Jadi dengan nama pengganas seperti Daesh, JI, LTTE sebelum ini, itulah antara ukuran indikator yang digunakan pakai oleh pihak PDRM untuk melihat, mengukur ancaman. Jadi hari ini saya ada niat sebenarnya, Puan, niat saya untuk kita berhenti rehat, dan saya ada keupayaan itu untuk, kerana inilah tugas saya dan inilah ruang dan peluang untuk kita berhenti rehat seketika. Puan, kita jemput minum dulu dan kembali selepas ini di Ruang Bicara. Thank you. Baik, Ruang Bicara PDRM kembali bersama saya, dan kita terus untuk melihat bahawa tetamu saya pada malam ini, Puan, bukan calang-calang, kerana menurut kenyataan daripada memetik kata-kata Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Badur pada satu ketika, Normah katanya seorang pegawai polis yang berani, cerdik, sangat berkelayakan, dan seorang pegawai yang berpengalaman, berintegriti dan pemimpin yang cemerlang. Jadi ini satu pengiktirafan sendiri, dan pasti bila mana ini dinyatakan, tanggungjawab itu cukup besar. Dan melihat kepada itu juga, Puan, antara tugas awal yang dinyatakan adalah cabaran Puan untuk mengendalikan penghantaran balik 16 militan IS dan keluarga mereka ke Malaysia dari Syria. Bagaimana, apa cerita selepas perkara ini dinyatakan sendiri oleh Ketua Polis?
Okey, pertamanya saya terpaksa betulkan sikit fakta. Penghantaran balik ini actually semasa itu Datuk Ayub masih lagi menjadi KPP, jadi beliau yang menerajui. So kita yang lain banyak membantulah. Jadi penghantaran balik itu actually returnees kita ada 16. Okey. Dia 8 adalah yang pulang secara sukarela dan kita tangkap mereka di pintu masuk. Kita cakap pasal pintu masuk. Tangkap mereka di pintu masuk kerana kita telah senaraikan mereka dalam senarai syak kita. So mereka rintah yang kita tangkap. Itu mereka menjalani proses tertentulah dan kemudian akhirnya telah didakwa dan dihukum. Kemudian kita ada satu keluarga, suaminya telah meninggal dan dia ibu dan kepada 2 orang anak. So ini kita bawa balik. Proses tu dilaksanakan dengan kerjasama banyak pihak lah. Kita tidak boleh work in silo because itu negara asing. Kita perlu ada support system dan untuk kita berurusan untuk bawa balik. Kemudian seterusnya ada 5 yang balik. Seterusnya 5 balik terdiri pada satu lelaki dan satu family, bapa, mak, 2 orang anak. So jadi mereka ni batch yang kedua balik. Diproses juga dengan susah payah tetapi dengan bantuan rakan kongsi ataupun partner kita internally, kita berjaya membawa pulang mereka dengan selamat. Dan kemudiannya yang 2 lelaki itu terpaksalah kita mengambil tindakan undang-undang. Jadi kepada yang wanita itu kita kaji. Dia ada proses dia. Kita kena kaji dari sudut sama ada mereka ini, adakah mereka ini victim, mangsa, ataupun mereka ini perpetrators. Maknanya orang yang ikut sama dalam siri keganasan itu. So apabila dinilai ini semua, kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya lah. So yang ibu yang tadi, yang pertama kali balik, ibu dan 2 orang anak tu, setelah di-assess, kita bukan assess unilaterally. Kita ada jemput pakar agama, psikologis, kaunselor dan kita sendiri. So towards the end of that period of assessment tu, kita membuat satu keputusan secara konsensus bahawa wanita ini didapati dia hanyalah seorang victim, bukan perpetrator of this terrorism. So kita bebas dan dia tinggal bersama keluarganya di Terengganu. Tapi pemantauan masih lagi dibuat? Pemantauan masih lagi dibuat sebab kita ada pegawai kita di peringkat kontijen. Kemudian untuk yang balik seterusnya ni juga melibatkan seorang ibu, dia suami dia dan dia ibu dan 2 orang anak. So yang ini setelah kita assess, kita mendapati bahawa beliau ada menyokong kepada kehendak suami untuk berhijrah ke Syria dan sebagainya itu. Jadi dengan itu, tapi kita melihat sesuatu dengan peri kemanusiaan, dengan ihsan, ya. Dia ada anak yang kecil, toddlers. Jadi kalau kita boleh juga menghukum cara yang lain, terus hantar bicara di mahkamah, masuk penjara. Tapi kita kata kita ada lagi satu sistem yang kita panggil preventive law, POTA, Prevention of Terrorism Act. So kita meletakkan dia bawah POTA, tapi tidak ditahan di pusat tahanan. Kita tahan dia di rumah. Maknanya dia kena perintah pengawasan polis. So dia duduk di rumah, cuma kita terpaksalah memakaikan electronic monitoring device supaya kita boleh pantau pergerakan. Jadi kita hadkan dia punya pergerakan dalam kawasan mukim yang tertentu. Ada radiusnya. Bila dia boleh berada di luar, so malam tak boleh, daripada pukul 6 sampai pukul 6 pagi. Kemudian selepasnya dia boleh melakukan, yalah, nak cari kehidupan, nak kerja ke nak apa kan. Dan dia kena melaporkan dirinya di balai polis yang telah kita tetapkan
seminggu 2 kali. Okey, jadi ini sebenarnya behind the scene lah, Yeah. ya, yang orang tak nampak. Jadi saya bangkitkan pada malam ini sebagai satu pengetahuan khalayak juga. Dan Puan menyebut tadi wanita, ya, penglibatan wanita dalam isu keganasan itu sendiri. Adakah di negara kita menunjukkan satu peningkatan, walaupun Puan sendiri cakap kita tak nak bermain dengan angka, ya, tapi bagaimana dari segi peningkatannya dalam tempoh COVID itu sendiri ataupun di luar waktu COVID? Ini berlaku semasa awal pembentukan Daesh. Okey. Sebab ada yang berhijrah membawa family. Maknanya membawa isteri dan anak-anak. Jika ada anak lah. Jika tak ada anak, mana bawa isteri. So, itu berlaku awal dulu. Tapi yang terkemudian itu sudah berkurangan. Yang tinggal semua yang ada di Syria lagi. Di Syria masih kita tinggal, masih ada 58 warga negara kita di sana, yang terdiri daripada 20 orang lelaki dewasa, 13 wanita dewasa, 17 kanak-kanak lelaki dan 8 kanak-kanak perempuan. So itulah kita boleh lihat 13 tu sama ada kita nak kata banyak ke sikit, itulah angkanya yang tinggal di sana. Kan, jadi bagi saya mungkin angka ini tidaklah seberat mana kalau kita comparekan dengan negara-negara. Tidak seberat, tapi mungkin ideologinya jika mereka bawa balik, ia memberikan satu kemudaratan. Yes, dari sudut ideologi macam saya sebut tadi, bila balik saja, kalau kita ada peluang untuk bawa mereka balik, balik saja mereka akan melalui proses ini. Okey. Proses jadi peluang saringan. itu adakah dalam masa terdekat pihak PDRM akan cuba membawa mereka pulang? Kita telah berusaha keras, berusaha bersungguh-sungguh, sebab bagi pandangan pihak kita, jika kita bawa balik mereka, itu adalah apa orang kata, control movement bawa balik. Instead of mereka balik cara menyelinap masuk, menyusup masuk, langsung kita tak boleh tahu pergerakan. Jadi kita cuba nak buat, cumanya kita tidak dapat nak melunaskan hasrat kita itu kerana ada isu-isu lain lah, isu-isu. Apa kekangannya, Puan? Kekangannya kerana Camp Al-Hol dan Camp Al-Rosh yang berada di Syria dan juga penjara itu, Al-Hasakih itu dikontrol oleh Syrian Democratic Force. Yang mana dia bukan satu entiti yang diiktiraf, bukan satu negara bangsa pun. Jadi apabila nak berunding dengan pihak mereka, kita jadi susah sebab ini telah tidak menepati dasar-dasar pihak Kementerian Luar. Sebab Kementerian Luar hanya akan berunding ataupun berurusan dengan sebuah negara yang diiktiraf. Jadi SDF dia hanya menguasai satu kawasan, tapi dia bukan sebuah negara. Jadi kita, itulah kekangannya, cabarannya. Okey, jadi pihak PDRM masih lagi meletakkan Daesh sebagai kumpulan pengganas yang berada di top list PDRM itu sendiri? Yes, masih Daesh dan juga grup-grup yang seangkatan dengannya tu masih lagi dalam kita punya national list dan juga ada di UN list. So kita tidak boleh menolak tepi walaupun mereka gagal pada tahun 2019. Kekalahan terakhir di pengkalan mereka di Bagus, Syria, masih mereka mampu lagi timbul sekarang, tetapi dalam unit-unit kecil yang berbentuk insurgency itu berlaku. Kemudian bila sukar kerana pihak Iraq sendiri dan juga pihak kerajaan Syria ni dengan bantuan-bantuan coalition forces yang ada berjaya mengekang. So mereka tidak boleh nak timbulkan balik khalifat itu. Mereka telah beralih arah juga ke Afrika, di mana mereka ada peluang dan ruang. Kan tadi saya cakap itu. Jadi dia di sana membuat onar di sana kan. So di sudut pandang regional rantau kita ini juga masih berlaku di Indonesia dan juga di Filipina. So kita tidak boleh pandang ringan lah kepada isu terorisme ini. Tidak kira apa bentuk sekalipun, dia boleh timbul dan kerana kita kena faham terorisme ni dinamik dan juga berubah-ubah. Kalau kita kata macam chameleon, dia boleh berada di persekitaran dia dan
dan kita tidak menduga dan kita tak perasan kerana dia boleh berubah mengikut dia punya keadaan. Sebab ini dinamik dia. Dinamik grup teroris ni. Jadi Puan ya, kalau kita melihat bahawa Ramadan dikaitkan dengan jihad itu juga sendiri ya. Saya kaitkanlah dengan Ramadan, jihad itu dan ruang dan peluang. Dan Puan menyatakan tadi dalam tempoh Covid ni kita seolah-olah melihat kelok itu menurun. Tapi bagi saya ia membuka ruang. Kerana dengan keadaan tekanan sekarang ni lah, pihak kumpulan-kumpulan ganas ini memerlukan dana keuangan. Maka dengan itu mereka mula menerusi media sosial, mungkin memohon dana-dana. Jadi secara tak langsung mereka sememangnya berget aktif, mereka masih lagi merekrut juga dalam keadaan tekanan. Jadi adakah pihak PDRM melihat perkara ini, COVID-19 juga membuka ruang dan peluang kepada kumpulan pengganas yang dilihat pada ketika ini tertekan? Okey, COVID-19 semasa awal tadi saya mention, memang dia membuka ruang dan peluang, tapi di negara yang lain. Di negara lain mereka ada masalah di pihak Daesh ataupun grup white supremacy dan sebagainya memanipulasikan COVID-19 ini untuk kepentingan mereka. Tapi di Malaysia kita tidak nampak kerana rakyat across the board, semua strata society ini berasa sangat tertekan, daripada atas sampai ke bawah lah. Tapi basically yang rakyat marham ini merasa tertekan, sangat sukar untuk menjalankan kehidupan. Jadi berlaku penurunan sedikit dari sudut dia orang punya interaksi dan sebagainya, tapi kita tidak boleh orang kata write off benda itu, kerana benda terorisme ini dia melibatkan minda, dia melibatkan perkara yang apa orang kata radikalisasi ini kan. Jadi kesusahan itu menyebabkan fokus dia lari. Sebab dia terpaksa fikir esok ada makan tak atas meja, esok ada ini, ada ini. Kalau tidak, kalau tidak dia tak boleh nak meneruskan kehidupan dengan kesusahan tu. Kita jangan melihat kita pukul rata COVID-19 untuk semua negara sama. Tak. Ada negara tidak sama. Ada negara sama macam kita, ada negara tidak sama macam kita. US dan beberapa negara di barat, UK pun kadang-kadang di-exploit untuk kepentingan teroris. Tetapi kita tidak ada exploitation itu. Kalau di even di barat, dia ada penipuan dari sudut menjual face mask, sanitizer dan sebagainya semata-mata untuk dia collect dana. Tapi benda tu bukan yang original lah, maknanya campuran yang biasa. Kemudian barang tak sampai, duit dah hantar. All this dia orang pun pandai dalam tempoh COVID jadi scammer juga. Begitu. Okey. Jadi untuk tempoh ini apa yang dapat dilihat oleh pihak PDRM dari segi pengumpulan dana tu tidak berlaku? Tidak berlaku, tetapi dari sudut rekrut masih berlaku. Sebab rekrutmen ini dia tidak saya boleh rekrut tuan begitu saja. Sebab dunia zaman moden orang kata zaman komunikasi yang begitu canggih. Saya berada di sini, mungkin saya boleh rekrut orang di US, orang di UK dan sebagainya kan. Cuma kita kena guna bahasa Inggeris lah, bahasa Melayu dia tak faham kan. So ini rekrutmen ni, proses ni berlaku bukan dalam ruang lingkup localized. Dia international. Mungkin juga recruiter tu berada di negara lain. Ini rakyat kita di sini dia tengok vulnerable, dia boleh masuk. So jangan kita, sebab zaman sekarang ni kita terlalu bergantung kepada social media. Kita suka, rakyat kita pun antara yang teramai jumlahnya suka main ni Facebook, Instagram, Twitter lah, TikTok dan sebagainya. So sehingga kan menjadi sebahagian pada diri mereka. Kalau kita ni orang kata kena COVID, sesak nafas, dia orang tak ada handphone, sesak nafas. Jadi begitu. Bila mereka banyak bermain, itulah masalah dia. Sebab mereka tidak sedar bahawa
recruiter juga melihat apa yang mereka ni bercakap. Kalau kita dalam site yang laman yang kita tengok tu laman yang condong kepada ekstremism, so kita suka melihat. Nanti ada cara dia. Dari segi pemantauan, berapa banyak agaknya laman-laman sesawang ini yang banyak? Banyak. Kita dah pantau hampir 5,000 lebih laman-laman sejak daripada bermulanya E8 lah kan. Okay. Daripada ancaman itu bermula. Dan kita juga pohon banyak kepada service provider untuk apa orang kata delete ataupun take down the site. So memang kita buat, tapi kita tak umum lah kan. Ini semua kerja belakang tabir. Tak perlu pun rakyat tahu, tapi kita memantau. Sebab tu kita tahu apa yang mereka buat. So mungkin mereka tak tahu apa yang kami tahu. Baik. Jadi kita ingin melihat selepas ini, kita dah mula melangkah ke hadapan. Ya, Puan, 10 langkah ke hadapan. Tapi saya nak tarik balik. Kita undur 5 langkah ke belakang. Sebab tadi Puan ada menyebut ya, ketika kita menyentuh tentang penglibatan wanita, kita tak mahu mereka kembali ke tanah air menerusi jalan tikus ya. Dan pastinya pintu masuk utama negara itu yang paling menjadi benteng pertama negara. Jadi kenapa ya benteng yang kita bina ini kadang-kadang nampak kuat tapi sebenarnya pagarnya bocor. Pagarnya bocor. Itu yang akan kita ulas lepas ini, Puan. Jadi kita teruskan kesetiaan anda bersama kami di Ruang Bicara PDRM selepas ini. Baik, kembali bersama saya Syuhaimi dan juga DCP Normah Ishak, Ketua Penolong Pengarah Bahagian E8 Counter-Terrorism Cawangan Khas Bukit Aman. Jadi sebelum kita berhenti rehat tadi, sempat saya menggantungkan satu soalan bahawa pintu masuk kita nampak kukuh, nampak bentengnya teguh, tapi Puan menyambung bahawa pagarnya bocor. Jadi pintu masuk utama negara, Puan, sebagai jalan halal pengganas masuk ke negara kita. Okey. Pintu masuk utama negara kita kebanyakannya adalah lapangan terbang antarabangsa yang kita ada. Jadi dalam era moden ini dengan kecanggihan pengangkutan, memang mobility manusia sangat tinggi. So kita menerima kemasukan pelbagai jenis pelawat daripada pelancong sampai ke termasuklah juga kadang-kadang teroris masuk. Jadi pintu masuk itu penting. Kenapa dia penting? Dia menjadi benteng yang pertama, saringan, kan? Jadi oleh kerana itu pihak United Nations juga mengkehendaki kita negara-negara ahli ini mengadakan satu sistem. Dia menetapkan itu dalam resolusi keselamatannya bahawa setiap negara perlu ada satu sistem yang dipanggil API PNR, iaitu Advanced Passenger Information and Passenger Name Record. Bermakna sistem yang boleh kita kenal pasti lebih awal pergerakan seseorang daripada point of sales. Maknanya beli saja tiket, kalau nama dia katalah Tuan duduk di England, Tuan beli tiket, nama Tuan dalam senarai, dia trigger di sini. Bila trigger, dia adalah tata caranya. Mungkin orang kata nak bagi orang yang trigger ni masuk atau tidak. Kita membuat keputusan dan sebagainya untuk kepentingan operasi. Kita sama ada benarkan atau tidak benarkan, tapi sistem itu ada memberi kita amaran awal. Tanpa amaran awal kita tidak dapat mengambil tindakan susulan yang tepat. Malangnya buat masa ini kita belum ada lagi sistem macam itu di Malaysia. Jadi memang terasa tertekan sebagai pegawai polis apabila banyak sasaran-sasaran yang membolosi pintu masuk kita, terutamanya yang ada dalam Interpol Red Notice yang kita menerima daripada rakan-rakan Interpol di pelbagai negara mengatakan ada orang-orang ini yang tertentu ini, penama ini red notice di negara mereka telah masuk ke Malaysia. Bolehkah Tuan tolong carikan dan kemudian buat proses untuk diport balik, ekstradisi dan sebagainya lah. Dan
orang itu telah masuk lama. Bila kita semak, tengok dia betul ada kemasukan. Tetapi kenapa dia tidak trigger? Ya. Itu yang pelik kan. Tapi tak apalah. Nak cari setelah mereka masuk dengan tiada lead, tiada apa-apa orang kata indikator atau petanda di mana duduknya ni penama ini, subjek itu kita tidak boleh jumpa. Melainkan kita ada yang apa orang kata dia punya indikator ataupun lead yang lebih baik, seperti macam nombor telefonnya, address ke dan sebagainya. Ini tak ada, kosong. Tapi bila semak memang orang tu ada masuk, ada rekod masuk, tapi kita tak dapat mencari. Ambil masa berbulan-bulan sampai kita pun rasa malu kepada rakan Interpol dan juga rakan-rakan yang lain yang memohon bantuan kita. Okay. So, bila kita mohon bantuan mereka, cepat mereka dapat. Tapi bila kita membalas bantuan mereka, kita gagal membuatnya dengan cepat dan pantas kerana sistem itu tidak membantu kita. Okay. Jadi setakat ini ramai tak watching list ni yang dah masuk ke dalam negara kita? Sudah banyak berlaku mereka yang tersenarai dari dalam watchlist masuk tanpa pengetahuan kita. Okay. Jadi satu tanggungjawab, satu kerja keras yang perlu lakukan. Jadi apa usaha penambahbaikan yang Puan akan lakukan selepas ini? Usaha penambahbaikan di pihak kami, kami tingkatkan profiling mereka supaya apabila tidak dikesani pintu masuk, apabila kita punya foreign partners bagi tahu ada subjek macam ini, kita sekurang-kurangnya adalah detail yang kita collect daripada pelbagai sumber. Okey, itu kita tak perlu dedahkan, tapi kita collect daripada pelbagai sumber, kita cuba adakan satu profil, maknanya lengkap nama itu sebagainya, dan mungkin ada di situ kita juga simpan sesuatu yang boleh menjadi lead kepada kita. Tapi kalau kita tak ada itu, kita pun macam orang yang orang duduk dalam keadaan gelap. Orang buta yang duduk dalam keadaan gelap memang gelap lah kan. Tapi ini kita orang yang celak tapi macam kita tidak nampak juga. Jadi sistem trigger yang Puan masukkan tu kita belum sampai ke tahap itu dan masih lagi menggunakan kaedah konvensional, bila mana saya istilahkanlah kaedah konvensional. Jadi satu usaha untuk mengubah perkara ini, dan adakah Puan melihat political will itu boleh membantu? Sudah tentu kalau kita ada political will, sudah mungkin 10 tahun yang lepas kita dah ada sistem ini. Sebab banyak negara di rantau Asia Tenggara, Myanmar, Laos baru-baru ini ada, dan Bangladesh yang kita ketawakan pada Bangladesh. Mereka ada sistem itu lebih baik pada kita. So, saya pun telah mohon bantuan daripada pihak Bangladesh untuk semak dan sebagainya. Sebab apa? Bila API PNR ni dia link through all those having the same system. So kalau dia link, dia akan bagi tahu subjek ini sampai ke destinasi ini dan seterusnya akan pergi destinasi ini. So jadi kita boleh backtrack balik destinasi dari mana dia sampai daripada negara-negara yang ada sistem tu. Jadi mudah kan? Kita boleh backtrack ataupun forward track. Sekarang kita apa track pun kita tak ada lah, jadi memang susah nak track. Kenapa meletakkan soal bajet untuk membangunkan sistem berkenaan sebagai satu halangan? Tentang bajet saya tidak boleh komen lah, sebab ini adalah di bawah purview Kementerian Dalam Negeri. So soal bajet itu mungkin kita boleh juga dapatkan sistem yang lebih murah, sebab United Nations pernah menawarkan kepada negara kita untuk dapatkan satu sistem yang telah dibangunkan oleh pihak Netherlands. Kemudian pihak Netherlands ini dia menderma kepada pihak UN, cuma dengan syarat dia kata wawarkan kepada member state negara mana yang mahu dermakan. Cuma tiap-tiap negara yang ambil sistem itu mereka perlu mengeluarkan sedikit saja, tak mahal lah. Mungkin 4-5-6 juta untuk to make the system compatible to the existing one that we have. So lepas tu dah boleh run because it's already tested. It's tested by Netherlands. It's already running in their country for many years. Then only they
Tapi mustahil kalau saya katakan negara kita tidak mempunyai satu sistem, ya, dan hanya sekarang kita perlukan upgrade kepada sistem itu. Upgrade lah. Upgrade kalau boleh. Tetapi itu saya tidak boleh komen lebih lanjut lah, sebab di luar bidang kuasa saya lah. Tapi keperluan itu boleh dilihat sebagai satu keperluan mendesak. Itu keperluan mendesak. Kalau ada sistem itu, dia banyak membantu. Bukan saja untuk counter terrorism, pada seluruh Royal Malaysia Police ini akan dapat benefit. Sebab dalam dunia sekarang kita tahu transnational crime ni, itu transnational crime, ini transnational terrorism ke apa, semua berlaku di pintu masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kalau kita tak boleh detect siapa yang masuk, siapa yang keluar, sampai kita tak tahu siapa yang berada dalam negara kita, maka itu memang satu perkara yang boleh membawa orang kata benda yang tidak boleh membawa satu perkara yang mungkin kita menyesal kemudian hari. Okey, Puan, kita terus melihat, ya, kita banyak bicara tentang sistem, kita baru saja menyatakan tentang sistem, kita melihat tentang pengrekrutan, ya, dan kita melihat ancaman luar, ya, kerana pengganas ini kebanyakannya datang daripada luar, ya, selain daripada dalaman. Kalau dalaman dulu mungkin Al-Maunah, satu cerita yang lama, tapi ancaman luar. Kalau baru-baru ini sebuah negara, ya, sendiri menyatakan secara terbuka tentang ancaman supaya Malaysia berhati-hati. Jadi bagaimana terus anggota I8 sendiri mengambil tindakan? Yalah, negara tersebut memberi satu ugutan kepada kita. Tentu sekali kita terus bergerak pantas mengumpul maklumat-maklumat tentang negara tersebut, dan mungkin orang-orang yang mereka hantar sebagai ejen dan sebagainya untuk melakukan, sebab kita dah ada sejarah tentang negara ini, dia melakukan satu pembunuhan di Malaysia. So, kita tidak mahu perkara itu berulang. Makna mereka mampu. Bagaimana mereka masuk melalui pintu masuk kita. Bagaimana mereka melarikan diri setelah melakukan bersubahat dengan dua lagi subjek yang jadi orang kata perantara itu, dan mereka melarikan diri. Semua melalui pintu masuk udara kita. Jadi kalau kita tidak profilkan mereka, masukkan mereka dalam senarai syak kita tidak akan tahulah. Tapi itulah senarai syak, kenalah yang efektif. Kan? Kalau tidak boleh trigger, jadi balik kepada trigger sistem. Yes. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita berada hampir di penghujung, lebih kurang ada 4 minit lagi. Jadi pastinya untuk penghujung ini, Puan, sebab kita melihat pelajar-pelajar kita, mereka yang berada dalam keadaan emosi tidak stabil ni mudah untuk direkrut, untuk dijemput, menyertai. Jadi bagaimana Puan sendiri melihat perkara ini, dan nasihat Puan sendiri kepada ibu bapa, malah di kalangan mereka yang mempunyai potensi untuk direkrut itu sendiri? Yes. Jadi kepada ibu bapa di luar sana, perlu ambil berat tentang anak-anak. Kan? Jadi sebab apa, zaman sekarang kita tak dapat mengelakkan hampir semua anak-anak kita, murid-murid, pelajar-pelajar bermain dengan gadget, telefon bimbit dan sebagainya. Mereka masuk ke dalam laman-laman ini. Jadi ibu bapa kena prihatin kalau anak suka berkurung di dalam bilik, kemudian selepas beberapa ketika dia berubah, sama ada penampilan, tutur kata, tingkah laku dan sebagainya, mesti prihatin. Apa dah terjadi pada dia? Mungkin proses itu telah berlangsung dalam minda dia. Kemudian dia jadi kasar kepada ibu bapa dia. Dia suka bercakap tentang hal-hal halal haram, kafir dan sebagainya. Itu sebagai ibu bapa tak boleh melihat perubahan itu. Yes. Jadi sebab apa kita suruh ibu bapa? Sebab itu social unit yang paling kecil, keluarga. Mak, ayah, anak-anak. Kalau social unit yang kecil ini dapat orang kata melihat dalam ruang lingkup mereka yang kecil itu, dapat memantau anak-anak dengan baik, insya-Allah kita boleh stopkan proses radicalisation itu di peringkat rumah kita saja. Tak perlu ke tempat lain lagi. So, tetapi malangnya saya pun tak tahu, mungkin ibu bapa sibuk dan sebagainya. Jadi terlepas pandang sehingga anak sendiri terdedah kepada jenayah keganasan, yang mana kita menyesal kemudian hari tidak membawa gunanya.
Okey. Baik, akhir sekali Puan, sebelum kita melabuhkan tirai untuk malam ini, mungkin ya genap setahun dan mungkin ada lagi aku janji daripada Puan sendiri untuk menjaga kedaulatan Malaysia daripada serangan pengganas dan juga mungkin sepatah dua kata untuk anggota di bawah I8 itu sendiri. Yes. Untuk anggota saya sendirilah, kita terus berusaha. Kita jangan ada semangat bahawa cukup setakat ini. Tidak. Kita sentiasa perlu meningkatkan keupayaan diri kita dari sudut ilmu, dari sudut teknologi dan pelbagai sudut. Kemudiannya kita perlu memperbanyakkan sumber-sumber kita supaya kita sentiasa 10 step ahead of these terrorists, right? And then dalam sudut yang lain, sudut yang antarabangsa, kita tidak boleh kerja in silo. Kita mesti ada interaksi dengan banyak pihak di luar sana sebab terorisme ini adalah isu global. Yeah. Jadi kita tidak boleh melikatnya secara lokal. Sebab lokal kita tidak akan berjaya. So kita dari sudut itu kita bekerja dengan pelbagai pasukan di luar sana di peringkat antarabangsa, regional dan lokal. Ini 3 peringkat mesti berlangsung begitu. Kalau tidak, memang kita orang kata duduk bawah tempurung, memang tak boleh berjaya. Kerja counter terrorism ini dia mesti global. Okay. Sebab threat-nya global. Baik. Jadi terima kasih banyak Puan kerana bersama kami di Ruang Bicara di malam 1 Ramadan kita bersiaran. Jadi ini juga satu jihad kita ya kalau ramai yang bersama keluarga pada malam ini. Jadi kita dah pun menyatakan sedikit sebanyak pemahaman kita tentang I8 counter terrorism ini untuk melihat apa juga sedikit sebanyak behind the scene apa yang dilakukan oleh unit I8 ini. Baik, sekian saja daripada saya. Terima kasih sekali lagi Puan. Sampaikan salam saya kepada seluruh anggota I8 dan terima kasih juga kepada anggota Polis Diraja Malaysia secara keseluruhan kerana terus menjaga keamanan Malaysia dan juga keselamatan kami di negara di bumi bertuah ini. Jadi sekian saja daripada saya, Syuhaimi Muhammad. InsyaAllah kita jumpa lagi esok dalam Ruang Bicara. Assalamualaikum.